我们同心祷告。 Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini kami dapat datang ke rumah Tuhan. 天父，我们为着今天早上能够来到你的殿中来敬拜你，向你献上我们的感恩。 Kami dapat memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan. 我们能够赞美你，我们能够听你的话语，我们能够读你的话语，我们要谢谢你。 Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah terang bagi jalan kami. 主，我们相信你的话是我们脚前的灯。 Karena itu sebagai orang percaya sesungguhnya kami rindu untuk terus mendengar firman Tuhan itu dan memahaminya. 主啊，我们身为你的儿女，使我们渴慕能够明白你的话语，能够理解你的话语。 Tetapi bukan hanya mendengar dan memahami, tapi kami juga perlu belajar untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami terima. 主啊，求你帮助我们，好让我们不单只是要了解你的话语，但是我们要学习，我们也要把它应用在我们的日常生活行为当中。 Karena itu kami berdoa supaya Engkau ya Allah Roh Kudus dapat bekerja di tengah ruangan ini dan di dalam hati setiap kami sepanjang firman Tuhan ini diberitakan. 主啊，在传达你话语的时间，求你的圣灵与我们每一个弟兄姐妹同在，高牧我们每一位。 Dan tentu kami berdoa supaya Roh Kudus Tuhan itu juga mengurapi hamba-Mu dan penerjemahnya yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. 主啊，恳求你的圣灵也高牧讲员，也敢帮我翻译的。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Silakan duduk saudara. Selamat pagi, Shalom. 弟兄姐妹们早安。 Ya, puji Tuhan, senang sekali saya bisa melayani jemaat di GKY Medan hari ini. 我很高兴呢，今天早上对于在棉兰国语堂来服侍。 Saudara, pada hari ini saya melayani dalam rangka pertukaran mimbar seluruh GKY. 今天我在这里讲到呢，是因为我们全国语堂呢是在交换讲员。 Nah, pertukaran mimbar ini adalah satu program yang dirancang oleh sinode kita agar gembala-gembala itu dapat bertukar tempat dalam pelayanan setiap minggu keempat di 2 bulan sekali. 我们这个交换讲员呢，是我们国语堂的这工会呢，他们所设立的计划呢，就是要让我们每一个传道牧师、每一个讲员呢，能够在讲台上呢，都能够彼此同心的来传达神的话语。 Tujuannya adalah supaya semua jemaat GKY dimanapun berada, di kota manapun berada, itu bisa saling punya rasa memiliki. 就是他的目的就是无论你是身在哪一个城市哪一个地方呢，只要你到这个国语堂的教会呢，那么呢你就会感受到呢，这是我们的母会。 Dan meskipun kita berada di tempat yang jauh, berbeda dan bahkan beda negara, beda pulau, tapi kita tetap merasa satu GKY. 但是虽然我们是在离开这个印尼或者是在岛外的话，但是我们仍然感受到呢，我们是在同一间的国语堂教会里面。 Jadi kalau misalnya saudara berlibur, pergi ke satu tempat atau bekerja pindah tempat, berharap saudara bisa tetap bergabung dalam rumah kita bersama yang kita sebut Gereja Kristus Yesus ini. 所以呢，无论你到国外去的到旅行，或者在别的地方，但希望呢，你们都能够回到国语堂的教会来聚会。 Nah, tentu saya juga membawa salam yang hangat dari keluarga besar STT AA, STT Amanat Agung buat saudara sekalian. 我代表呢我们大使命神学院的同工们、院长们，向各位弟兄姐妹们问安。 Dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih sekali atas dukungan saudara di dalam doa, persembahan, dan apapun yang saudara lakukan buat STT ini, saya sangat bersyukur. 我很感谢弟兄姐妹们，你们在这个祷告上多多的支持，也在经费上支持，或者在各方面的支持，我都很感谢。 Dan saudara doakan supaya dari seminari kita ini akan terus lahir hamba-hamba Tuhan yang baik, yang bisa Tuhan tempatkan di ladang manapun di belahan dunia ini. 我们呢恳求弟兄姐妹们祷告，让我们国语堂教会能够孕育出更多的传道牧师，能够来服侍主。 Saudara, mari kita bersama mendengarkan firman Tuhan dengan tema false and true wisdom atau hikmat yang salah dan hikmat yang benar. 今天我们要思想一段的经文，就是假智慧与真智慧。 Mari kita buka Alkitab kita dari Yakobus pasal yang ketiga ayat 13 sampai ayat yang ke-18. 我们来看雅各书第3章第13节到18节。 Kita akan baca dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, lalu kemudian akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 由印尼文先读，然后中文。 Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi,
Baiklah dengan cara hidup yang baik ia menunjukkan perbuatannya dalam kelemah lembutan yang lahir dari hikmat. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri, janganlah memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Hikmat seperti itu tidak datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Namun, hikmat yang dari atas pertama-tama murni, selanjutnya cinta damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tulus ikhlas. Buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang membawa damai. 你们中间谁是有智慧有见识的呢？他就当在智慧的温柔上显出他的善行来。你们心里若怀着苦毒的嫉妒和纷争，就不可自夸，也不可说谎话抵挡真理。这样的智慧不是从上头来的，乃是属地的，属情意的，属诡谋的。在何处上有妒忌纷争，就在何处有扰乱和各样的坏事。唯独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平，温良柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒，并且使人和睦的，并且使人和平的，是用和平所栽种的义果。 Ya. Saudara pernah tidak saudara berpikir jadi Kristen itu sulit ya? Gitu. 弟兄姐妹们，你们是否曾经想过呢？成为基督徒是一件很难的事情。 Maksudnya ajaran-ajarannya itu tidak terlalu mudah gitu untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. 他的意思是说呢，我们基督教的信仰所教导的是我们在生活当中很难事情出来的。 Misalnya kita ini diajar untuk punya sifat panjang sabar. 比如说呢，需要我们有这个很久忍耐。 Tapi ternyata kita ini adalah orang yang paling gak sabar. 但是呢，我们是一个最没有耐心的人。 Kita diajar untuk mengasihi sesama kita dan bahkan bisa mengasihi musuh kita. 教导我们呢要去爱人，甚至要爱我们的仇敌。 Tapi pada kenyataannya kita bahkan menjadi orang yang sukar sekali untuk melepaskan dendam di dalam hati kita dan bahkan hati kita terus diliputi dengan kepahitan terhadap sesama kita. 但是事实上呢，我们是一个时常的心里怀着仇恨的人。你叫我不去恨他呢，我觉得我很难做得到。 Kita diajar untuk hidup dengan jujur, hidup dengan berintegritas, tapi pada kenyataannya kita jatuh lagi pada kebohongan yang satu kepada kebohongan yang lain. 教导我们呢要成为一个诚实无为的人，但是在事实上呢，我们都喜欢说谎话，喜欢去骗人。 Jadi akhirnya kita mendengar firman Tuhan tapi masuk telinga kiri, keluar telinga kanan gitu saudara. 所以呢，就好像呢，我们听神的道呢，从左边进耳边出了。 Karena kita merasa bahwa nggak mungkinlah kita bisa melakukan apa yang sepenuhnya diajarkan oleh Tuhan, karena kan kita masih di dunia. 就好像呢，因为我们还是活在这个世界嘛，所以呢，我们实在很难呢遵守呢基督教信仰的教导。 Jadi seolah-olah kita ingin mengatakan bahwa apa yang tertulis dalam firman Tuhan ini mustahil untuk bisa dilakukan. 就好像呢，我们说呢，圣经所教导的这个一切呢，我们呢都是很难实行出来的。 Saudara, saya tidak tahu pernah nggak saudara mendengar perkataan seperti ini. Orang Kristen itu ada di dunia tetapi tidak berasal dari dunia. 我们不知道呢，你们是否听过这一段的话语？基督徒活在世界上，但又不属于世界。 Saudara ingat nggak perkataan siapa ini? 你们记得这是谁说的话吗？ Sebenarnya perkataan ini dikatakan oleh Yesus sendiri di dalam doa yang sangat panjang dituliskan oleh Yohanes. 其实呢，这是主耶稣呢在他的长篇的祷告文中所说的话，这是由约翰所写出来的。 Dan itu doa itu dia lakukan sejenak sebelum dia disalibkan, 就 saudara-saudara. 是在未上十字架之前，他所献上的祷 Nah, 告。 kalau kita baca isi doa Tuhan Yesus itu, diantaranya dia mengatakan demikian, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau menjaga mereka dari yang jahat. 那么从他长篇的祷告当中呢，我们只是起一段：我不求你叫他们离开世界，只求你保守他们脱离那恶者。
Lalu perhatikan perkataan berikutnya, mereka ini bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. 然后接下去我们再注意这一段的话语，他们不属世界，正如我不属世界一样。 Nah saudara, jadi dalam perkataan ini Yesus memang mengatakan bahwa kita ini ada di dunia tetapi bukan dari dunia. 就好像主耶稣说：“是的，我们是活在这个世界上，但是呢，我们是不属于这个世界的。” Dan kalau kita meyakini bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, yang kemudian ciptaan ini diletakkan oleh Allah di dalam dunia ini untuk sebuah misi, 如果呢，我们相信我们是上帝所造的，然后上帝呢又托付了我们活在这个世界上，而且呢，上帝也赐给我们一个使命。 maka sesungguhnya di dalam pikiran kita ini berasal dari Allah tetapi diletakkan di dalam dunia. 就是说呢，我们是上帝所创造的，但是呢，上帝有把我们放在这个世界上。 Ya, bisa minum dulu nggak? Nah, jadi bagaimana ya saudara memahami perkataan dari Yesus ini? Kalau saya lihat, ya, 那么呢，我们要如何理解主耶稣所说的话呢？ nah ada dua rasul penulis Alkitab yang saya kutip bagaimana mereka menjelaskan tentang apa yang Yesus maksudkan ini. 那么呢，我举这两个使徒所说的话呢，就是他们所写的，就是主耶稣所说的。 Misalnya kalau kita baca di dalam teksnya Yakobus ini, dia bahkan mengatakan dengan keras bahwa persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Allah. 就是呢，雅各呢，他很严厉的说：“岂不知以世俗为友，就是以神为敌的吗？” Atau kalau saudara membaca di dalam tulisan Yohanes, di dalam 1 Yohanes itu, dia juga mengajarkan bahwa agar orang percaya ini tidak mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. 接下去呢，在约翰一书那里说：“不要爱世界和世界上的事。” Tentu dengan kedua pernyataan ini atau apa yang dikatakan oleh Yesus, perkataan ini tidak dimaksudkan supaya kita itu tidak peduli dengan dunia ini. 那么主耶稣所说的话的用意呢，并不是说呢，我们不要关心这个世界， Atau kita masa bodoh saja dengan dunia yang kristis, dunia yang semakin rusak ini. 或者是呢我们对于世界的这个危机呢，一直不断败坏的世界呢，毫不关心。 Atau bahkan kita tidak peduli atau tidak juga berkontribusi untuk melestarikan alam oleh karena kita kan permusuhan dengan dunia gitu. 因为呢，我们是以世界为敌的，所以呢，我们不再要去那个保护呢这个自然。 Saudara, bukan permusuhan seperti itu yang dimaksudkan, bukan tidak mengasihi seperti itu yang dimaksudkan. 那么主耶稣所说的这句话的用意呢，它不是这样子的。 Tetapi maksudnya adalah meskipun kita ini tinggal di dunia ini, 他的意思是说呢，我们虽然活在这个世界上， tetapi sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Allah, harusnya kita tidak menghidupi keyakinan-keyakinan atau nilai dunia ini yang mengandung dosa. 但是呢，我们是属于上帝的儿女呢，所以呢，我们不要呢起自于这个世界的一切的这个想法。 Tetapi bisakah bagi kita yang hidup di dunia ini tidak terpengaruh oleh nilai-nilai dunia yang mengandung dosa itu? 但是呢，我们活在这个世界上，但是我们不要被这个世界的一切罪的这个想法呢而影响到我们。 Nah, persoalannya kita sendiri itu meyakini bahwa nggak terpengaruh oleh nilai-nilai dunia. 有可能呢，我们会想呢，怎么可能呢？我们不会被这个世界呢所影响的呢？ Saudara, 3 minggu lalu kami dosen dan mahasiswa STTAA melakukan pelayanan penjangkauan kaum muda di Kalimantan Barat. 然后呢，在上个星期前呢，我们大使命神学院的这个教授们呢，跟学生们一起到西加里曼丹那边呢，做这个差传做侍奉 Dan di 正工。 sana kami menyelenggarakan Christian Youth Camp atau retreat bagi kaum muda di daerah Pemangkat dan sekitarnya. 然后呢，我们在那里举办了基督教青年营呢，就是在布朗卡那一周围一带。 Nah, tanpa kami sadari, tanpa kami duga ternyata ada lebih dari 260 anak dari berbagai daerah sekitaran Pemangkat dan banyak wilayah-wilayah lain itu datang ke gereja ini. 没有意料到呢，在这个布朗卡附近的有很多的青少年人都来参加我们的这个福音营。 Saudara, pada malam yang kedua di retreat itu kami membuat malam refleksi. 然后呢，在第二天晚上的这个敬会当中呢，我们就举行了一个反省的这个
聚会。 Dan di akhir pelayanan khotbah itu kami dosen-dosen ada 9 dan 2 staf hamba Tuhan, ada 11 orang itu duduk di depan dan kemudian anak-anak itu datang bagi mereka yang minta didoakan. 就是呢，我们呢有9位的这个教授，还有2位的神学生呢，我们是坐在前面的。然后我们要请呢来参加的青年人来到我们面前，我们他们可以请我们为他们祷告。 Dan tanpa kami duga ternyata banyak anak-anak itu baris saudara-saudara dengan rapi untuk minta didoakan. Dan kami melihat mereka nangis luar biasa untuk menanti didoakan. 就是呢，我们未曾意料到有很多的青年人呢，他们都是很有秩序的来到面前呢，要我们为他们祷告，而且呢，他们都是流着泪的。 Saudara, ternyata yang menyedihkan adalah anak-anak muda itu umurnya masih belasan tahun tapi hidup mereka itu sudah broken, sudah rusak, sudah. 最可惜呢，就是这些的青少年人只大概是15、16岁之间呢，但是他们的生活呢已经败坏了。 Masalah-masalah yang mereka hadapi itu begitu berat dan merasa diri tidak berharga, memiliki gambar diri yang sangat buruk sekali. 他们觉得呢，他们没有自我价值了，而且呢，他们对自我形象呢，对自己没有的这个留下的自我形象。 Di antara mereka itu ada yang merasa dirinya itu kotor sekali karena dia pernah dilecehkan dilecehkan seksual oleh teman ataupun orang lain atau bahkan keluarga terdekatnya. 有些人呢，觉得自己非常的肮脏呢，因为他们曾经被他们的朋友或者是亲人呢，骚扰他们，骚扰他们。 Dan ada di antara mereka juga yang mengalami kekerasan verbal gitu. Jadi sering dimaki-maki dengan perkataan oleh orang tuanya itu anak tidak berguna, tidak usah ada di sini, saya tidak ingin sebenarnya melahirkan kamu dan seterusnya, saudara-saudara. 然后呢，在他们当中呢，有一些人遭受到言语的暴力，比如呢，他们的父母呢时常说呢，你是没有用的，我本来不想生养你的。 Juga ada di antara mereka yang pernah diperkosa, dikerjai, bahkan oleh saudara-saudaranya sendiri. 甚至呢，有的呢被他们的这个亲人呢强奸了。 Jadi banyak dari anak-anak muda ini yang pada akhirnya memiliki trauma yang hebat. Gitu. 所以呢，这些都是经过了严重的这个创伤。 Dan akibatnya itu membawa mereka pada orientasi seksual yang keliru misalnya salah satunya. 所以他们就会呢庆祝了一个错误的这个性的观念了。 Ada yang mengakui bahwa saya bisex, Bu, artinya dia senang dengan sesama jenisnya. 有的呢，他们会有一个这个同性恋的倾向了。 Di antara mereka ada yang pergaulan bebas, kecanduan games, pornografi yang sangat berat sekali. 甚至呢，有些呢，他们就是滥交朋友了，他们喜欢玩电子游戏，或者喜欢看那些色情的电影。 Tidak sedikit dari mereka itu yang benci dan dendam pada orang tuanya. 不少呢，在我们当中呢是恨他们的父母的。 Dan yang paling mengerikan adalah sebagian besar dari mereka itu berniat untuk bunuh diri. 最可怕的就是他们大部分呢，他们都想自杀了。 Saudara, sebenarnya betapa mengerikannya ketika seseorang itu hidup hanya mengambil nilai-nilai yang ada di dunia ini tanpa disadari itu menghancurkan dia. 弟兄姐妹们，若是我们呢是生活在这个受这个世俗的这个思想当中，实在是一件很可怕的事情。 Misalnya orang tua itu membesarkan anak tanpa hikmat yang benar. 比如呢，一个做父母的，他们没有用这个真的智慧来去教育他们的孩子， Sehingga perkataan dan perbuatannya itu menimbulkan luka yang dalam di hati anak-anaknya. 以致他们所说的话呢，令他们的孩子的心灵受伤了。 Dan pada akhirnya apa yang dia lakukan itu, orang tua lakukan, menghancurkan anak-anak itu. 最后呢，这个父母的行为呢，摧毁了这个孩子了。 Nah, anak-anak juga demikian. 孩子们也是这样， Karena mereka tidak bisa mengambil hikmat atau nilai yang baik entahkah dari orang tua atau dari manapun. 因为呢，他们不会从父母那边得到这个真的智慧呢，或者是这个良好的行为。 Akhirnya mereka ini memungut nilai-nilai yang bertebaran di media sosial misalnya. 所以呢，他们就从了这个社交媒体当中呢，要得着那个分数。 Dari Instagram, YouTube, TikTok itu menjadi tontonan mereka sehari-hari. 就是他们每天呢都是取自于这些 TikTok 啦、这个抖音呢来吸取这个经验。 Dan dari situlah mereka kemudian menjalani hidup tanpa tertuntun dengan baik sampai pada akhirnya nilai-nilai yang mereka miliki itu adalah nilai-nilai yang diajarkan oleh dunia ini.
因为呢，他们没有受到人好好的去教导他们，结果呢，他们就被世俗的这个价值观所引导走错了路。 Bahkan tidak sedikit saudara kalau saya perhatikan di media sosial itu ada yang sampai disebut tuntunan atau langkah-langkah melakukan bunuh diri misalnya gitu. 就是呢，他们在媒体呢，社交媒体当中说呢，引领他们走向这个自杀的道路。 Jadi ngeri sekali ketika hidup tidak memiliki the true wisdom. 如果在生活当中我们没有真智慧的话，那么这将是一件可怕的事情。 Nah, masalahnya saudara-saudara, orang yang hidup di dunia ini gampang sekali dipengaruhi oleh nilai-nilai dunia ini. 问题就是呢，我们活在这个世界上呢，很容易的受这个世俗的这价值观所影响。 Dan bukan hanya dipengaruhi, tapi kemudian itu menjadi belief-nya atau menjadi keyakinannya. 不但呢我们是听从了他，而且呢，他竟然成为我们的这个信念了。 Karena mungkin mengikuti nilai-nilai dunia ini lebih gampang gitu, ketimbang mengikuti nilai-nilai rohani. 因为呢，我们跟随这个世界价值观更容易过于我们呢跟随基督教的这个信仰所要我们所行的这个条规。 Nah, itulah persoalan yang dihadapi oleh Yakobus dalam tulisannya ini. 这就是呢雅各呢在写这封信的时候所面对的问题。 Dia menghadapi persoalan di antara orang-orang Kristen yang hidupnya itu lebih tertarik mengadopsi nilai-nilai dunia dan merasa dirinya benar. 因为呢，这些他所面对的这个信徒呢，他们呢更被呢这个世界的价值观所吸引着，远过于呢使徒们所教导他们的真理。 Jadi meskipun sudah lama menjadi Kristen, tetapi tidak nampak nilai-nilai kerajaan Allah di dalam diri orang ini. 虽然他们信主已经很久了，在他们的生命当中没有看到呢这个属天的价值观在他们的生命当中。 Nah, itulah sebabnya kemudian di dalam bagian yang pertama dari perikop ini, Yakobus itu memulai dengan pertanyaan. 所以呢，从这段经文的第一段呢，雅各再次的提出一个问题。 Dan dia bertanya, siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? 你们中间谁是有智慧、有见识的呢？ Siapa di antara kamu yang memiliki pengertian? 你们在你们当中谁有见识的呢？ Dan menurut Yakobus, hikmat itu harus diperlihatkan dalam bentuk tindakan. 所以呢，雅各是说呢，这个智慧呢，需要从我们的言语、我们的行为当中呢，展现出来。 Itulah sebabnya dari kata hikmat itu dia mengatakan demikian. Baiklah dengan cara hidup yang baik, ia menunjukkan perbuatannya dalam kelemah lembutan yang lahir dari hikmat. 他就当在智慧的温柔上显出他的善行来。 Jadi hikmat itu melahirkan perilaku yang baik. 所以呢，这个智慧呢，就会有这个好的行为。有了这个真智慧，就有好的行为。 Saudara, persoalannya dalam kehidupan sehari-hari ini kita nih sebagian banyak orang Kristen di antara kita. 在我们生活当中有很多的基督徒， Kita ini sering memberikan excuse gitu ya, memberikan rasionalisasi gitu terhadap perbuatan kita sendiri atau orang lain sesama kita. 我们很喜欢呢对别人对我们的行为所做的事呢，我们喜欢呢评论。 Misalnya kita sering mengatakan begini kan, aduh dia tuh sebenarnya hatinya baik loh gitu. 很多时候呢，我们会说那个人其实他的心是很好的， Cuman mulutnya aja yang kasar, bahasanya tajam dan orangnya keras. 只是呢他的这个所说的话呢很尖锐，而且很刻薄。 Dan yang kurang beruntung lagi mukanya emang muka sombong gitu, muka tidak ramah. Jadi kelihatannya dia sombong, tapi sebenarnya hatinya lembut loh. 而且呢，最不幸的是呢，就是他的脸上没有这个和蔼的这个态度呢，所以呢，而且呢，看起来他是很骄傲的。 Ya saudara, kita sering sekali menggunakan kata sebenarnya gitu. 所以呢，我们时常会说呢，这个人呢，其实， Jadi sebenarnya apa yang kita lihat ini bukan seperti yang seharusnya. 所以呢，我们所看到呢，本不是真实的。 Tapi menurut saudara aneh nggak ya perkataan seperti ini? 但是呢，你听到这样子的话，你是不会觉得很奇怪。 Kita berasumsi bahwa mulut kasar, bahasa yang kasar, sifat yang keras, aura wajah yang tidak ramah, kelakuan yang sombong, itu nggak ada hubungan yang sama kondisi hati dan pribadinya. 我们觉得呢，一个人的言语粗俗呢，而且呢尖锐刻薄呢，他的脸上没有这个慈油呢，他的行为也很不好呢。但是呢，跟我们的真智慧是没有相关的。 Tapi pertanyaannya begini, bagaimana mungkin dari hati yang lembut
keluar perilaku yang kasar, saudara. 然后呢，我们就有一个问题：怎么可能一个有温柔心态的人，他会做出那些粗鲁呢、粗暴的行动出来？ Bagaimana mungkin dari hati yang katanya baik, itu yang dia lakukan dalam perilakunya itu terus melukai hati banyak orang dengan perbuatan dan perkataannya. 怎么可能说呢？他是一个有温柔心肠的人，但是他所做出来的事情都是伤到了很多的人。 Dan kemudian kita menyangkal semuanya itu dengan tetap mengatakan, orang ini sebenarnya baik kok, aku ini sebenarnya baik kok gitu. 然后呢，我们否认了这些事情，说其实这个人是很好的，我也觉得他是很好。 Nah kalau memang kamu sebenarnya baik, kenapa bukan yang sebenarnya itu yang diperlihatkan dalam perilakunya? 如果你说呢他是好的，为什么呢他没有真正的表现出他有一个好的行为出来呢？ Apakah mungkin yang baik itu tersembunyi oleh perilaku yang buruk? 是否呢他的这个好行为呢被这个坏行为呢所遮盖出来了？ Nah pada akhirnya ketika kita terus merasionalisasi dan kemudian mengatakan enggak kok sebenarnya gitu. 如果呢我们还是继续的这样说歧视的话， Akhirnya orang ini atau kita sendiri merasa bahwa apa yang kita lakukan itu juga nggak masalah, nggak kenapa-napa. 那么最后呢，我们觉得我们自己和这个那个人呢，他们的行为呢是没有问题的。 Dan kita merasa tidak perlu ada yang dirubah dari diri kita. 我们觉得呢，我们不需要改变。 Dan akhirnya kita memaksa orang lain, saya memang orangnya seperti ini, kamu mau tidak mau harus terima begitu. 然后呢，我们就会逼别人说，我就是这样的人嘛，你愿意不愿意接受？你愿意接受吗？ Jadi akhirnya meskipun sudah menjadi Kristen bertahun-tahun, tidak tampak perubahan apa-apa di dalam dirinya. 虽然呢，他成为基督徒几年了，但是呢，他的行为上都没有任何的改变。 Saudara, kalau menurut Yakobus, 但是按照雅各说呢， hal semacam ini sama sekali tidak dapat dibenarkan gitu. 这个呢事情是不对的。 Karena menurutnya wisdom must be shown in action. Hikmat itu harus terlihat dalam tindakan. 这真智慧呢，必须要从他的行为当中表现出来。 Jadi kerendahan hati, kelemah lembutan itu harus terlihat dalam perilaku sehari-hari. 所以呢，我们的温柔、良善呢，必须在日常生活当中有所表现出来。 Jadi tidak mungkin dari seorang yang rendah hati, lembut, lahir kata-kata yang kasar dan perbuatan yang tidak baik. 所以不可能呢，你说那个人是温柔了，但是他所说的话是很尖锐、很刻薄 Saudara, 的。 satu kali Yesus pernah mengatakan bahwa memberikan ilustrasi kepada murid-murid tentang hati ya saudara-saudara. 弟兄姐妹们，主耶稣曾经有一次呢，用这个比喻呢对门徒说， Dan dia katakan dari sumber air yang bersih tidak mungkin mengalir air yang kotor. 一个呢清洁的水源呢，不可能会流出那肮脏的水出来。 Artinya dari hati yang bersih tidak mungkin keluar kata-kata yang kotor. 意思是说呢，就是我们是清洁的心，不可能会说出污秽的言语， Tidak mungkin muncul perilaku yang buruk. 也不可能会展现出来的这个不好的这个行动。 Jadi semua itu muncul dari apa yang terbentuk di dalam hati kita dan itu berkaitan dengan wisdom, dengan hikmat yang mana yang ada pada diri kita. 所以呢，这些都是从内心表达出来的，这是跟真智慧有相关的事情。 Nah, saudara tahu bahwa ketika Yakobus menggunakan istilah kelemah lembutan, 所以当雅各说这个温柔的时候， dia memakainya dengan satu istilah bahasa Yunani itu prautes, saudara. 然后他用那个希腊文就是 praustes。 Nah, istilah ini sering dipakai untuk menggambarkan seekor kuda liar yang kuat tetapi telah dijinakkan. 这一句话呢，常用来形容一匹强壮的马，但是已经被驯服的野马。 Jadi meskipun kuda itu tetap kuat, tetapi dia sudah jinak. 虽然这个马仍然还是很强壮的，但是它是已经被驯服了的， Sudah terkendali gitu. 已经受控制了的。 Nah, itulah sebabnya kelemah lembutan dalam bahasa Yunani itu diartikan dengan power under control. Artinya ada satu kekuatan tetapi itu di dalam kendali yang luar biasa. 所以呢，温柔在希腊文当中被解释为呢，能够他的权力能够受控制的。 Nah, jadi orang yang hatinya lemah lembut tidak mungkin memiliki perkataan dan perilaku kasar. 所以呢，不可能呢，一个有温柔的人呢，他会说出那个粗鲁的言语和以及不好的这个举动出来。 Karena kalaupun ada kecenderungan seperti itu di dalam temperamennya, tetapi dia mampu mengendalikannya seperti orang yang sudah dijinakkan, seperti kuda yang sudah dijinakkan gitu. 虽然他的性格呢，有时会呢
他让会想做那些不好的事情，但是呢，因为他有了这个真智慧，所以他就会自己会控制自己。 Nah, disitulah kemudian lama kelamaan orang-orang yang seperti ini yang bergumul sekali gitu ya, yang dia melawan sesuatu yang sepertinya ingin dikeluarkan gitu ya, tetapi dia tahan luar biasa, itulah terjadi pembentukan, saudara-saudara. 所以呢，就好像一个人呢，他想要尽力的控制自己，让他不发泄出来，但是呢，最后他觉得他能够有能力可以控制了。 Nah, justru yang harus terlihat dari orang yang telah memiliki hikmat yang benar itu adalah perilaku yang berubah. 所以呢，若是一个有真智慧的人呢，那么他的行为是会有所改变的。 Perilaku yang terkendali karena dia bisa menguasai karakter keras dan temperamen yang ada pada dirinya. 因为他能够控制他自己，所以他就表现出他有的好的行为。 Nah, makanya di sini Yakobus meminta pembacanya itu untuk mengevaluasi diri mereka sendiri. 所以呢，雅各要请读者自我评价。 Kamu mengatakan kamu sudah Kristen begitu lama. 如果你自认你是一个信主很久了的基督 Tetapi 徒， kenapa perilaku dan perkataanmu itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristen yang diajarkan kepadamu? 为什么你的言语行为呢不合乎呢？你是基督徒的这个身份呢？ Sebab hikmat seseorang itu pasti terungkap melalui cara hidup orang itu sehari-hari. 因为那个真有智慧的人，他会在他的生活行为当中表现出来。 Nah, itulah sebabnya kemudian Yakobus memberikan pelajaran penting tentang dua model hikmat, saudara-saudara. 所以呢，这个雅各呢就举出了两件这个智慧。 Dan kita lihat di sini yang pertama dia bicara tentang hikmat dari dunia, dari bawah. 第一呢就是属地的智慧。 Nah, kalau saudara perhatikan di ayat 14 sampai 16 di situ dikatakan demikian. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri, janganlah memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Hikmat seperti itu tidak datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. 你们心里若怀着苦毒的嫉妒和纷争，就不可自夸，也不可说谎话抵挡真道。这样的智慧不是从上头来的，乃是属地的、属情欲的、属鬼魔的。在何处有妒忌纷争，就在何处有扰乱和各样的坏事。 Saudara perhatikan di sini ya, Yakobus mengatakan iri hati dan sifat mementingkan diri sendiri adalah perbuatan jahat yang berasal dari setan. 所以呢，雅各说呢，苦毒的嫉妒和纷争呢，是来自魔鬼撒旦的。 Dan kemudian dia menggolongkan iri hati dan mementingkan diri sendiri itu sebagai contoh dari wisdom yang dari bawah, hikmat yang dari bawah. 所以他也说呢，苦毒的嫉妒和纷争呢，是来自属地的这个智慧。 Saudara, yang namanya wisdom, hikmat, itu kan sesuatu yang diyakini dan ada di dalam pikiran dan di dalam hati gitu. 弟兄姐妹们，智慧呢是在我们的人的脑海里、这心里面的。 Karena itu memiliki logikanya sendiri bagaimana sebuah hikmat dunia itu kita pungut, kita taruh di dalam pikiran kita. 所以呢，我们就会吸取了这个世界的智慧，把它放在我们的脑海里。 Katakanlah kalau kita membahas tentang dua sifat ini ya, iri hati dan mementingkan diri sendiri. 现在我们来看呢，这个嫉妒和纷争。 Ini adalah logika yang mengalir, saudara. Bagaimana hikmat dunia itu meresap dengan kuat di dalam diri kita. 就是说呢，这个舒适的智慧如何呢，深深的印在我们的心里面了。 Saudara, mungkin pada awalnya kita hanya mengatakan begini, 可能呢，起初我们会是这么的说， saya harus menemukan apa yang terbaik dalam hidupku. 我必须在生活当中呢得到最好的。 Nah, kalau perkataan ini aja sih bagus, saudara-saudara, nggak ada yang salah. 如果呢这句话呢其实是好的，没有错的。 Orang Kristen atau bukan orang Kristen pasti menginginkan apa yang baik dalam hidupnya. 无论是基督徒和非基督徒呢，都是想着做最好的。 Nah, tetapi ketika hikmat dunia ini merasuki, saudara-saudara, 但是呢，当这个属地的智慧进入到我们这个脑海里的 kemudian 时候， pikiran ini jadi bergeser dengan mengatakan begini, kalau saya tidak mendapatkan, orang lain juga tidak boleh mendapatkan. Ini sudah mulai egoisnya muncul. 但是呢，如果呢，我们把这个智慧呢，把它偏离一点的，我们就会说呢，如果这个东西我没有得到呢，别人呢也不可以得到呢，那么它就是有一点偏离了。
Lalu kemudian dia akan mengatakan, saya harus mendapatkan apa yang pantas saya dapatkan. 就是说呢，我必须要得着呢我配得到的。 Tapi hidup ini tidak adil. 但是这个世界其实并不公平。 Kenapa ada orang yang kepintaran dan kemampuannya tidak lebih baik dari saya, tetapi kesempatan dan posisi yang dia dapatkan lebih banyak dan lebih tinggi dari saya? 为什么有的人的智商能力不比我高，却比我得到更高的职位呢？ Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir saya yang lebih layak berada di posisi orang itu. 所以我就在想了想，其实呢是我更配得到这个职位的。 Saudara perhatikan ya, ini mulai bergeser, digiring terus sampai pada akhirnya rasa iri itu membuat kita bisa memberikan atau menunjukkan perilaku jahat pada akhirnya. 所以呢，我们呢有这样的想法的话，他就会让我们渐渐的偏离，直到呢我们就是做出了这个不对的事情了。 Jadi ketika dia mulai mengatakan bahwa saya yang lebih layak berada di posisi orang itu, 然后如果他说呢，我本应该得到呢这个我应该得到的职位的时候， karena itu saya akan berusaha untuk ada di posisi itu, menggantikan dia, bahkan dengan menjatuhkan dia sekalipun. 甚至呢他就是要想打倒那个人，因为他要坐在那个人的位置上。 Jadi intinya orang ini hanya berpikir bagaimana memusatkan perhatian pada dirinya sendiri. Gitu. 所以呢，这个人呢，他的想法呢，就是以自我为中心 Dan 了。 kemudian dia mendapatkan apa yang dia inginkan tanpa peduli dengan orang lain, meskipun dilakukan dengan cara yang salah. 虽然他会用着这个错误的方法，但是他不会在意别人的想法，因为他想要得着这个东西。 Saudara, sebenarnya ketika bicara soal hikmat, soal wisdom, 如果我们谈到智慧， itu adalah sesuatu yang kita pungut, kita yakini, dan kita taruh gitu di dalam hati dan pikiran kita. 其实呢，这是我们要取得的，然后我们就把它放在我们的心以及我们的脑海里 Dan 了。 pelan-pelan itu akan menggeser kita begitu jauh gitu. 慢慢的，他就让我们挪移我们越来越远了。 Karena tidak ada orang di dunia ini yang berniat jadi jahat sebenarnya, saudara. 其实呢，在这个世界上的人，他们是没有心怀恶意的。 Ya, meskipun ada juga orang-orang yang merencanakan, tapi saya rasa tidak ada orang merencanakan dirinya menjadi jahat. 虽然呢，有的人他会要存这个恶念，但是其实呢，他的内心呢是不存恶念的。 Tapi karena wisdom atau hikmat yang dari bawah, dari dunia ini terus ada di dalam pikirannya. Seperti tadi, geser. Lama-lama dia makin jauh, makin hancur. 因为呢，有这个属地的智慧，一直让他慢慢的远离了正道，越来他就越毁坏了，败坏了。 Itu sebabnya kemudian Yakobus mengatakan, 所以呢，雅各说， iri hati dan mementingkan diri sendiri itu pasti akan menghasilkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. 这个苦毒的嫉妒和纷争呢，就会带来了这个混乱。 Karena sesungguhnya iri hati dan mementingkan diri sendiri itu adalah hikmat dari bawah, dari dunia. 因为呢，这个苦毒的嫉妒和纷争呢，是来自属地 Dan 的这 sesungguhnya 个智慧。 sumbernya itu adalah dari hawa nafsu manusia dan dari setan. 因为呢，它的这个源头呢，就是我们人的这个情意，一直来自于 Sebenarnya 魔鬼撒旦的。 di dalam tataran moral yang umum saja, nggak usah harus ngomong Kristen, saudara. 我们不要说呢，我们基督教的这个价值观，或者是我们只是说一般上的吧。 Bahkan diyakinilah oleh filsuf-filsuf di masa lalu zamannya Yakobus pada waktu itu. 就是说呢，在雅各时代的那些哲学家， Dan mereka menganggap iri hati itu seperti borok, seperti bisul yang menggerogoti jiwa. 他们认为呢，这个嫉妒呢，都好像呢，在人里面的那个肿瘤一样。 Sebab pikirannya itu selalu berada pada kondisi kenapa dia tidak punya apa yang orang lain punya. 因为他的心里总是这么的想呢，为什么我没有，而他有这个东西呢？ Nah, pikiran seperti ini sangat meracuni sekali kehidupan. 所以呢，这样的想法呢，就会进入了他的这个思想了。 Misalnya saja kerusakan anak-anak muda pada umumnya yang ada di Indonesia atau bahkan di dunia ini. 我们可以说呢，在印尼的青年人呢，或者是在世界的这些青年人呢，他们的思想呢，就受到了这样的想法而会败坏了。 Bisa saja dimulai dari pikirannya, kenapa aku tidak punya orang tua seperti teman yang orang tuanya lebih baik misalnya. 为什么呢？我的父母呢，不像我的朋友的父母一样呢？因为他们的父母是这么的好。 Kenapa aku tidak punya uang seperti teman yang selalu punya uang banyak? 为什么我会没有钱呢？我的朋友很多钱。 Jadi
Jadi pada waktu tidak bisa merasa puas dengan apa yang ada pada dirinya, dia berpikir untuk mengadopsi nilai-nilai dunia itu dan kemudian dia menjadi iri, menjadi egois sekali. 因为他觉得别人有而他没有呢，慢慢的他就会吸取了这个宿世的思想，结果呢他就产生了这个妒忌了。 Saudara, orang yang iri hati dan egois itu 这 selalu 呢有这个妒忌的自我为中心的人， dia selalu berpikir bahwa identitas dan rasa berharganya itu terletak pada apa yang dia punya gitu. 就是呢他自己的自我身份呢就已经怎么呢？ Apa yang dia punya, terletak pada apa yang dia punya. 就是呢他以他的自我中心的，就是以他拥有的东西而来评价， Entah itu kedudukan, entah itu jabatan, entah itu kekayaan gitu loh. 而只是他的地位才是这个挣钱。 Nah, kalau dia nggak punya itu semua, rasanya dia tidak berharga dan hidupnya nggak berarti. 如果他没有这些属世的东西，他觉得他生活是没有意义的， Nah, itu kan hikmat dunia yang 这就是 masuk 属 dalam 世的智 pikiran 慧 kita gitu. 进入了我们的思想。 Nah, itu sebabnya kenapa Yakobus katakan hikmat dunia yang seperti ini pasti menghasilkan kekacauan dan perbuatan jahat. 所以是这个雅各说呢，有这样的智慧的人，那么他的生活呢是很混乱的， Karena dia selalu menganggap bahwa orang lain itu ancaman dan lawannya dia gitu. 因为他总是觉得别人是他的对手的，不断的在威胁着他。 Dan ngeri sekali apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang seperti ini. 如果呢这样的人呢，他的行为呢是很可怕的。 Saudara, jadi benarlah apa yang dikatakan oleh Yakobus 所以呢，雅各所说的是话的是对的。 bahwa sifat iri hati dan sikap mementingkan diri sendiri itu berasal dari hikmat dunia ini. 所以呢，他说呢，这个嫉妒和纷争呢是来自这个属地的 Dan 智 itu 慧， berasal dari nafsu manusia dan dari setan. 这是从上头来的，从这个属地来的，是出于指人的这个情意。 Itulah yang disebut dengan false wisdom atau hikmat yang dari bawah, dari dunia ini. 这就是说呢，这是属地的智慧。 Saudara, bukan berarti ya kalau misalnya orang yang punya hikmat yang benar dia nggak punya ambisi gitu. 并不是说呢，一个有真智慧的人他会没有野心， Tetapi kalaupun ada ambisi, ambisinya itu beda sekali ekspresinya. 但是呢，他的野心呢是完全不一样的。 Saudara perhatikan ya, dua hal yang saya tuliskan di screen itu. 就是你注意呢，我写出来。 Ada yang disebut dengan selfish ambition atau ambisi yang sangat egois sekali, ambisi yang berpusat pada diri sendiri. 就是以自我为中心的野心啊。 Nah, ini berasal dari wisdom yang dari bawah, 这是属地的智慧， dari dunia ini. 这是属世的这 Tapi 个智慧。 sebenarnya yang diajarkan kepada kita, kita juga harus kok berusaha, harus kok meningkat, harus kok berkembang begitu. 但是不断的教导我们，必须要建立，我们必须要不断的去发展自己。 Tetapi yang mendrive kita atau yang mengendalikan kita itu disebut dengan godly ambition atau ambisi yang berpusat pada Allah. 但是呢，我们所学到的呢，这个呢是以自我为中心的野心。 Jadi pada saat kita berusaha dan kita tahu bahwa usaha kita itu sudah melenceng, kita stop. 然后，如果说我们真的知道了这个行为是错的，那么我们就停下来了。 Nah, pada waktu kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu sudah melenceng dari apa yang benar dari firman Tuhan itu tidak akan kita lanjutkan. 如果我们知道呢，这样的想法是已经偏离了神的套呢，那么我们就应该停下来，不去继续去做了。 Meskipun itu bisa mendatangkan keuntungan besar, katakanlah. 或者呢，人家说呢，这会给我们带来了很多的利益。 Tapi orang ini akan mengatakan bahwa tidak mungkin mengambil keuntungan besar dengan cara yang salah. Gitu. 但是呢，很多人说呢，不可能从错误的方法当中赚到一个很大的利益。 Makanya orang Kristen yang baik, orang Kristen yang punya hikmat yang benar, dia tidak akan mungkin jatuh pada dosa-dosa seperti korupsi, cheating, mencuri dan sebagainya gitu. Tidak akan mungkin, saudara. 所以不可能的，一个有真智慧的基督徒，他不会去做这个贪污的事情，他只是做出这个违反这个立法的事情。 Karena dia tahu bahwa tidak mungkin bahwa hikmat yang benar melahirkan tindakan yang salah. 因为他知道呢，不可能的，这个真智慧呢会做出呢这个不良好的这个行为。 Nah, itu sebabnya bagian yang kedua ini Yakobus menjelaskan tentang apa itu hikmat yang dari atas yang 所以 harus 第 kita 二 miliki. 段呢，这个雅各说呢，这个什么叫做呢属天的智慧？ Nah, setelah Yakobus menjelaskan tentang hikmat dari dunia dan buahnya yang sangat menghancurkan dan
sangat mengerikan itu. 所以当时雅各说呢，这个属地的智慧呢是带来破坏性的，而且他所结的果子都是不 Lalu 良好的果子。 dia menjelaskan hikmat yang dari atas 然后 dengan 在这解 buahnya. 释呢，从上头来的智慧的果子， Buah yang memberkati banyak orang harusnya. 就是呢，它这是一个多祝福人的果 Nah, 子。 saudara perhatikan ayat yang ke-17 sampai 我 18. 们来看第17到第18节。 Nah, dikatakan di sana, namun hikmat yang dari atas pertama-tama murni, selanjutnya cinta damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tulus ikhlas. 唯的从上头来的智慧，先是清洁，后是和平、温良、柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒。 Nah, saudara, sekali lagi pada bagian ini Yakobus menegaskan bahwa wisdom itu, hikmat itu akan terlihat melalui tindakan. 所以雅各再次的说呢，这个智慧呢，真智慧呢，是从我们的行为当中可看出来的。 Nah, jadi jika kita memiliki the true wisdom, hikmat yang benar, itu juga akan terlihat dalam tindakan kita sehari-hari. 若是我们拥有了这个真智慧的话，那么从我们的每一天的行为当中可看得出 Nah, 来。 hal pertama yang menjadi buah dari the true wisdom ini adalah kemurnian. 所以呢，第一个呢，这个真智慧所结的果子呢，就是清洁。 Saudara, kemurnian ini kalau di dalam bahasa Yunani itu hakne, yang berarti unusual, tidak biasa gitu. 所以呢，如果呢以希腊文的来解释的话，这是不寻常的事情。 Artinya orang akan melihat bahwa orang ini memang beda gitu. 然后别人会看见呢，这个人是与众不同的。 Saudara pernah tidak ya merasa bahwa orang-orang di dunia ini ketika melihat orang Kristen yang bekerja dengan penuh integritas, dengan baik begitu, dan orang mengatakan, wah orang ini memang beda gitu. 然后呢，你是否曾经听见过呢？有些人看到我们基督徒呢，在行事为人上，他们诚实无为，结果呢，就让外邦人说呢，这真的是基督徒。 Saudara, itulah yang kemudian kita bisa katakan bahwa orang Kristen ketika ada di dunia, akhirnya dia bisa menjadi saksi gitu dengan keberbedaan itu. 所以呢，就是说呢，我们基督徒呢，在这个世界上，我们可以见证人，就是因为我们的行为呢，与世俗的人的行为不一样。 Berapa kali saya mendengar kalau di dalam dunia usaha itu ya, orang-orang mengatakan bahwa wah direktur ini mempercayakan justru untuk keuangan, untuk apa diberikan kepada orang Kristen katanya begitu. 所以呢，不奇怪的，我们常常听见有句话说呢，这间公司的老板呢，总是呢把他的业务、他的业务呢，都是交给基督徒去 Dan 处理的。 tentu kepada orang Kristen yang baik, karena orang Kristen yang tidak baik juga banyak gitu. 当然是有良好行为的基督徒，如果是没有良好行为的基督徒，不可能。 Tapi yang jelas hasil dari wisdom yang baik ini ya, wisdom yang dari atas ini adalah orang menghasilkan orang yang murni gitu hatinya, saudara. 所以呢，这是一个真智慧的，那么他所结的果子呢，就是清洁。 Nah, kalau misalnya orang ini murni, apakah tidak mungkin lagi dia jatuh dalam dosa? 那么他的问题就是，若是这个人是清洁的话，是不是他就不会再跌入最终了呢？ Semurni apapun orang, selama dia ada di dunia ini masih sangat mungkin jatuh dalam dosa. 无论这个人只是有多的清洁，但是若是他还是活在这个世界上，那么他就会有可能也会跌入最终的。 Tetapi orang yang murni hatinya ini, dia tidak akan pernah betah gitu kalau misalnya dia jatuh dalam dosa. 但是就是有这个清洁的人，若是他跌入最终呢，他不会呢很久就沉溺在这个最终的。 Dia akan cepat sekali insyaf atau dia gelisah sekali dan dia butuh pengampunan itu lagi. 然后他很快的就觉悟过来了，他希望尽快的得到上帝的赦免， Karena dia tahu dia sudah melakukan kesalahan itu cepat sekali, peka sekali gitu saudara. 因为他知道他已经犯错了，因为他有这个敏锐感。 Nah, jadi itulah yang sebenarnya terjadi pada orang yang memiliki wisdom from above, dari atas. 所以呢，这就是有这样真智慧的人，他有这样的品格。 Nah, dari orang-orang yang seperti inilah akan lahir karakter-karakter baik lainnya. 所以呢，有这样的这个有真智慧的人，那么他就结出这个很好的这果子。 Misalnya saja yang disampaikan oleh Yakobus ini adalah misalnya cinta damai katanya. 就是他喜欢和平， Dan itu berarti sabar, tidak mudah terpancing untuk marah, tidak suka bertengkar, tidak mudah berprasangka buruk pada orang lain, mudah untuk mengalah dan tidak cepat menuntut. 就是他温良柔顺，蛮有怜悯，而且他没有偏见，而且呢，他是很容易欺负的人。 Dan juga dikatakan bahwa orang ini juga akan memunculkan buah sebagai orang yang peramah katanya. 然后他会结出和平的果子。 Dan kata ini sering diasosiasikan dengan keadilan
然后呢，把它解释为呢这个公义。 Ini bicara tentang seorang yang tidak akan mungkin kalau dia punya kuasa lalu dia pakai kuasanya itu untuk abuse orang lain atau menyalahgunakan kekuasaan. 这就是说呢，这个人呢他是有权势的，但是他不会随意的利用他的权势呢去辖制别人，去加害于人。 Karena dia sadar betul apa yang ada pada dirinya itu berasal dari Tuhan. 因为他完全的理解到，他所有一切呢，都是从神而来 Kemudian 的。 buah yang lain juga Paulus katakan tentang penurut. 然后呢，另外一个果子呢，就是顺服。 Tapi kalau dia dari bahasa aslinya ini lebih kepada karakter terbuka untuk menerima masukan gitu, saudara. 如果是以别的话来解释的话，就是他敞开的心门，愿意接受别人的教导。 Sehingga akhirnya dia tidak mudah menjadi tersinggung kalau misalnya orang lain mengevaluasi atau menegur dia. 所以当别人指责他的时候，他不会觉得是受伤害了。 Dia akan terbuka untuk bukan hanya minta orang lain ikut sama dia, tetapi dia juga bisa mendengar orang lain dan ikut jalan bersama-sama. 他不但呢，这是敞开的心怀，他不单只是要别人听他的话语，听他的建议，但是呢，他也愿意接受别人的建议，也愿意跟别人同行。 Dan kemudian Yakobus juga mengatakan karakter yang murni itu juga menghasilkan penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. 然后呢，这个雅各又说呢，就是有这个上头来的智慧呢，他就会结出很多的善果。 Artinya dia tetap mengasihi meskipun sepertinya ada orang-orang yang kita anggap tidak layak untuk dikasihi. 就是说呢，他会继续去爱别人，虽然我们觉得呢，这个人不值得他去爱。 Dan Yakobus katakan dia juga menjadi orang yang tidak memihak dan tulus ikhlas. 就是说呢，他没有偏见，而且呢，他是一个很诚信的人。 Artinya dia menjadi orang yang sangat teguh sekali hatinya tanpa kemunafikan. 就是说呢，他心里没有伪善，没有假冒。 Semua inilah yang kemudian Yakobus katakan sebagai the true wisdom. 所以雅各说这些的善果呢，就是因为他有这个真智慧。 Saudara, dengan membandingkan kedua jenis hikmat ini, 弟兄姐妹们，若是我们把这两个智慧来做比较的话， kemudian Yakobus mengatakan kamu itu sebenarnya sebagai orang Kristen lebih dihidupi oleh hikmat yang mana? 所以呢，我们身为基督徒的话，那么我们要行那一个的智慧呢？ Oleh hikmat yang salah yang berasal dari dunia ini, 或者是来自世界的这个错误的智慧， atau hikmat yang benar yang berasal dari surga itu. 或者这个真智慧是属天的智慧。 Nah, saudara, ketika mengkhotbahkan teks ini, 当我要预备这段讲章的时候， ada seorang pendeta bernama Charles Spurgeon, 然后有一个牧师名叫查理斯·史布真的， seorang pendeta berkebangsaan Inggris yang hidup di abad 19, saudara-saudara. 他是出生于在19世纪的一个英国的这个牧师。 Dia mengatakan ada satu kalimat yang sangat baik sekali yang bisa kita renungkan bersama juga siang ini. 他所说的一段话是非常好的话，让我们一起来思想。 Dan dia katakan gini, itulah sebabnya mengapa cara kita menjalani hidup dalam perjalanan Kristen ini sangat penting. 所以呢，他说呢，我们基督徒的生活呢，是一件基督徒的旅程呢，是一件很重要的事情。 Baik dalam perkataan, dalam doa, dalam iman, 而且在我们的信心上，在言语行为上， dalam kemurahan, dalam kelemah lembutan, 在我们温柔与这怜悯的事情上， dalam kebaikan hati. 在我们的善心上， Kenapa? 为什么呢？ Karena ada banyak orang di luar sana yang melihat. 因为在外面很多人在看着我们， Bahkan orang-orang yang belum percaya pun juga melihat. 甚至呢，未信主的人也会看我们的行为。 Apa perbedaan dari mereka yang beriman benar dan mereka yang beriman palsu? 那么有假信心的人呢，以及呢真信心的人呢，到底有什么区别呢？ Dia katakan bahwa iman kita itu bukan hanya berupa pengalaman mistis. 他说呢，我们的信仰呢，我们的信心呢，不是好像是很奥秘的， Atau sekedar kata-kata. 而只是言语的。 Tetapi iman kita itu dibuktikan melalui perbuatan yang lahir dari apa yang ada di dalam hati. 但我们的信仰是通过发自内心的行动来证明的。 Jadi carilah hikmat agar engkau memiliki pengertian tentang bagaimana menghasilkan buah kebenaran yang ditaburkan dalam damai. 所以呢，我们要寻找智慧，好让这个智慧能够栽种在我们的心里面，以致我们能够行出那些真理好的事情来。 Saudara, selama kita hidup tidak dengan hikmat yang dari atas, kita tidak akan pernah mungkin bisa jadi saksi, saudara. 弟兄姐妹们，若是我们没有属天的智慧，那么我们不可能成为基督的见证人。 Betul sih sebagai Kristen, tapi lebih banyak jadi batu sandungan daripada jadi saksi bagi orang lain. 是的，有些基督徒呢，他只是成为别人的绊脚石，不成为基督徒的见证人。 Saudara, yang harus kita waspadai adalah hikmat dunia ini kenceng banget gitu menyerang kita.
我们要记得呢，这个属世的智慧它是很快速的，要攻击我们。 Nah, kalau saudara berimannya itu asal-asalan dan tidak terlalu kuat ya, jadi apa yang ada di dalam firman Tuhan tuh nggak ada yang nyantol di pikiran kita dan di hati kita dan tidak jadi hikmat gitu. 若是你的信仰呢，只是随随便便的信主的话，那么这个圣经的话语呢，就不会常住在你的心中，而且呢，你就不会有这个真智慧了。 Akhirnya dengan serangan hikmat dunia yang begitu kuat, jadi kalah gitu apa yang kita imani di dalam firman Tuhan ini. 因为呢，这个属世的智慧是这么的强硬的，所以呢，若是我们没有这个真智慧的话呢，那么这个圣经的话语呢，就不能够永远的能够记住在我们的心里了。 Jadi melalui firman Tuhan ini mari kita belajar 我们透过神的话语，我们一起来学习， dan juga bertekad. 而且我们下定决心。 Karena tidak mungkin Tuhan mengatakan dan memerintahkan kepada kita kalau itu tidak mungkin kita lakukan. 如果呢，我们无法做的，如果我们无法做到的话，那么上帝不可能呢，能够命令我们去行这些事情。 Jadi semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan ini pasti bisa kita lakukan. 那么呢，圣经在里面，上帝借着圣经对我们所说的话，命令我们的话呢，我们肯定能够做得到的。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. 主啊，为着你所赐下的话语，我们向你献上感恩。 Tolonglah kami supaya kami ini tidak selalu mengambil hikmat dunia ini menjadi prinsip hidup kami. 主啊，求求你帮助我们，不以世俗注定的智慧成为我们生活的原则， Sehingga pada akhirnya kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak baik, Tuhan. 以致我们成为呢不良好的基督徒。 Menjadi pribadi-pribadi yang sangat egois dan selalu iri dengan orang lain. 就是时常成为一个自私的基督徒，时常妒忌别人的基督徒， Menjadi pribadi-pribadi yang tidak memuliakan Tuhan dan terus menyakiti hati orang lain. 而且呢，我们不会荣耀神，而且我们时常伤透了别人的心。 Tuhan, tolonglah supaya kami ini terus bertumbuh, supaya kami juga memiliki hikmat yang dari atas itu. 主啊，求求你帮助我们，时常追求灵命上的长进，以致我们能够得着属天的智慧。 Sehingga dari hidup kami lahir perbuatan-perbuatan yang baik, bukan kekacauan tetapi kedamaian. 以致在我们生活当中能够展现出好的行为，而不是带来了混乱。 Terima kasih untuk firman-Mu. 为着你所赐下的话语，向你献 Dalam 上 nama 感谢。 Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告，阿门。